Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam channel Sunnah Rasul. Kepada yang masih baru dengan channel ini, saya menasihatkan kepada anda untuk mendengar dahulu dari episod yang awal, kerana setiap episod dalam channel Sunnah Rasul sebenarnya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Pada episod kali ini saya ingin bercerita tentang realiti dunia hari ini. Bila kita cerita tentang realiti, sebenarnya masing-masing, setiap sektor, setiap mazhab ataupun setiap kumpulan politik, setiap ideologi mempunyai pandangan sendiri kepada apa yang kita panggil sebagai realiti, sehingga menjadikan realiti itu sebagai satu benda yang subjektif. Sehingga realiti diterjemahkan mengikut fahaman ataupun mengikut ideologi masing-masing. Jika seorang itu berbangsa Melayu, dia akan menterjemahkan realiti dia mengikut apa yang dia faham sejak kecil, mengikut kebiasaannya sebagai seorang Melayu. Itu juga terjadi kepada agama, mazhab-mazhab agama yang berlainan, agama Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Masing-masing menterjemahkan realiti mengikut kefahaman ataupun ideologi masing-masing. Saya ingin memulakan episod 14 ini dengan menceritakan realiti dunia. Andai kata kehidupan dunia ini diumpamakan seperti lakon layar, seperti filem, movie ataupun drama. Jikalau produksi filem ada pengarahnya ataupun kita panggil director, ada kru-kru yang bertugas dan juga ada para pelakon. Tugas sebagai seorang director ialah memastikan pelakon-pelakon itu mengikuti skrip dan juga storyline, dan para kru pula akan memastikan segala keperluan set, prop dan lain-lain adalah cukup untuk production. Pelakon pula melakonkan seperti mana yang telah ditetapkan di dalam skrip. Dunia juga sebenarnya adalah seperti pentas lakonan. Jikalau dunia hari ini kita lihat melaksanakan sesuatu hukum dan undang-undang yang bukan dari Allah, ini bermakna skripnya juga adalah bukan dari Allah. Director juga bukan yang dilantik oleh Allah. Kru juga menyediakan kemudahan yang pada asalnya bukan kehendak Allah. Persoalannya, jika semua ini berlaku, apakah yang akan terjadi kepada pelakon cerita tersebut? Pelakon itu boleh jadi siapa saja, boleh jadi bangsa apa, mazhab apa sahaja, agama apa sahaja yang ada di dunia ini. Sehingga kan pelakon-pelakon itu mencipta dunia realitinya yang sendiri mengikut kefahaman masing-masing, mengikut ideologi masing-masing. Ataupun situasi yang kedua, para pelakon itu diberikan kebebasan untuk berlakon tanpa skrip. Pelakon-pelakon itu diberikan hak kebebasan sebebas-bebasnya. Hak kebebasan bersuara, hak kebebasan rakyat, hak kebebasan beragama, hak kebebasan gender dan bermacam-macam hak kebebasan diberikan kepada pelakon, sehingga kan para pelakon itu sudah tidak mengenal skrip yang sepatutnya mereka lakonkan. Mari kita kaitkan situasi ini dengan episod yang lepas. Saya ingin mengajak audiens berfikir apakah yang akan terjadi kepada dunia jikalau direkturnya adalah dari golongan Sabikun. Cuba lihat pada dunia hari ini, adakah
director dari golongan sabikun itu masih wujud ataupun tidak? Ataupun director kepada pentas dunia hari ini itu sebenarnya hadir dari golongan kiri ataupun tangan kiri yang pernah keturunannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika dahulu. Sebelum saya bercerita panjang lebar tentang siapakah direktor ataupun pengarah dunia pada hari ini, sebelum itu saya ingin menceritakan tentang sunnatullah. Mari kita lihat surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat 62. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Dari ayat ini kita boleh lihat sunnah Allah ataupun sunnatullah itu tidak ada perubahan. Sunnah itu adalah satu ketetapan dari Allah. Mari kita baca pula surah yang ke-35, surah Fatir, ayat yang ke-43. Kita baca yang bawah ni saja. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pergantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Mari kita lihat pula surah yang ke-48, surah Al-Fath, ayat yang ke-23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Manusia hari ini memahami term sunnatullah itu sebagai suatu yang nature, seperti pokok itu perlu tumbuh di atas tanah, adanya akar, batang, daun dan sebagainya. Burung itu mempunyai sayap dan boleh terbang. Tetapi tidak ada keperluan bagi Allah untuk mewahyukan kepada para rasul perkara mengenai nature ataupun alam semula jadi, kerana perkara-perkara yang ada di alam sebenarnya manusia boleh lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan jikalau manusia itu seorang yang kritis, mengambil berat, dia akan menjadi seorang yang berjaya di muka bumi, tetapi berlainan dengan penceritaan di dalam kitab. Jikalau kita lihat surah yang ke-42, surah Asy-Syura, ayat yang ke-15, kita ambil sedikit saja ayat. Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Ini adalah keyword sebenarnya. Mengapa Nabi Muhammad SAW diwahyukan untuk mengimani kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah? Jikalau mengikut pemahaman orang Islam hari ini, apabila diturunkan Al-Quran, kitab-kitab yang lain dia sudah jadi obsolete. Kitab yang lama sudah tidak diperlukan lagi, tetapi berlainan dengan wahyu ini. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dia memahami tentang konsep sunnatullah. Jikalau Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran bahawa sunnatullah itu adalah tidak berubah, itu bermaksud segala apa yang telah diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu juga sebenarnya boleh diguna pakai oleh Nabi Muhammad SAW, kerana konsep sunnatullah yang tidak berubah itu. Jikalau benda yang berubah, benda yang lama itu obsolete ataupun sudah tidak terpakai, tidak ada keperluan kepada Nabi Muhammad untuk
mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak ada keperluan. Tetapi bila diwahyukan tentang sunatullah, ya, kitab-kitab yang terdahulu juga sebenarnya adalah perkara yang sangat penting dan essential. Tidak boleh diabaikan. Mari kita lihat surah yang ke-42, surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Dia, iaitu Allah, telah mensyariatkan bagi kamu, iaitu Muhammad, tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Ini menunjukkan apa saja yang telah diwasiatkan kepada Nuh sebenarnya itulah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kita sambung lagi. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini bermaksud Nabi Muhammad juga mendapat wasiat yang sama seperti mana Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ya, itulah wasiatnya. Wasiatnya ialah an aqimuddin. Tegakkanlah din ataupun tegakkanlah suatu sistem kehidupan yang lengkap itu, satu sistem kehidupan yang benar. Apakah dia sistem kehidupan yang benar? Sistem kehidupan yang benar bermaksud mengarahkan segala manusia di atas muka bumi ini untuk mengikuti skrip yang telah diturunkan oleh Allah. Bukannya mereka itu mencipta skrip-skrip mereka sendiri. Dan wasiat yang kedua ialah janganlah kamu berpecah belah tentangnya, iaitu janganlah kamu berpecah belah tentang perkara sistem ataupun din tersebut. Perkara berpecah belah saya sudah bincangkan dalam episod-episod yang lalu, iaitu mengenai syirik ataupun musyrik, orang-orang yang syirik. Mari kita ekstrak nama-nama Rasul dari surah 42 ayat 13 tadi. Surah Asy-Syura bermula dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan juga Muhammad SAW. Mari kita lihat kenapa diutuskan Rasul pada setiap zaman. Kenapa tidak diutuskan hanya satu Rasul sahaja dan wahyu yang turun kepada Rasul itu boleh digunakan sepanjang zaman? Kerana lahirnya Rasul-Rasul yang spesifik setiap zaman itu sebenarnya adalah sebahagian dari sunatullah. Bila lahirnya seorang Rasul itu juga bermaksud umatnya juga akan lahir. Bila ada hari lahirnya, itu juga bermaksud ada hari ajalnya ataupun matinya umat tersebut. Mari kita lihat surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Bila kita cek Arab dia, walikulli ummatin ajalun. Ada perkataan ajal di situ ataupun mati. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Ini bermaksud waktu ajalnya umat itu juga sebenarnya adalah sebahagian daripada sunatullah yang tidak pernah berubah itu. Mari kita lihat grafik ni. Jikalau di sini, poin yang di bawah ini adalah bermaksud kelahiran Rasul dan juga lahirnya umat kepada Rasul tersebut. Pada satu hari nanti, umat itu akan mencapai kemuncaknya. Dan selepas kemuncaknya, umat itu juga akan menemui ajalnya. Saya ingin memberi kepada audiens satu contoh. Jikalau umat itu sudah ajal,
Contohnya kalau kita tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau umat Nabi Muhammad sendiri sudah ajal, di manakah perginya golongan sabikun yang pernah didekatkan kepada Allah pada suatu ketika dahulu? Apabila cahaya Allah sudah terpadam, dunia akan kembali kepada zaman kegelapan. Jikalau kita melihat dari konsep sunatullah itu, apabila dunia sudah kembali kepada kegelapan, apakah yang sepatutnya perlu terjadi nanti? Saya tidak mahu mengulas lebih lanjut tentang apakah yang akan terjadi nanti, tetapi audiens boleh berfikir sendiri. Sebenarnya saya sudah explain dari episod yang lebih awal. Saya menceritakan tentang Al-Mahdi, saya menceritakan tentang Dajjal. Audiens boleh memulakan sendiri self-study ataupun membuat sedikit kajian tentang isu-isu semasa pada hari ini. Audiens perlu ingat, jikalau dunia kita hari ini bukan diarahkan oleh golongan sabikun, itu bermaksud kita semua sebenarnya diarahkan oleh golongan kiri yang pernah suatu ketika masa dahulu diazab oleh Allah. Persoalannya, adakah Allah akan mewujudkan kembali golongan sabikun itu ataupun tidak? Itu terpulang kepada audiens untuk berfikir, kerana pada pendapat saya, jikalau audiens mempunyai kemahiran berfikir yang baik, itu bermaksud audiens sebenarnya sudah pun melanggar doktrin-doktrin agama-agama, doktrin mazhab-mazhab yang ada di dunia pada hari ini. Doktrin agama-agama dan mazhab-mazhab ini, diorang sebenarnya scriptless ataupun berlakon tanpa skrip.